Apa yang saya nampak waktu ketika itu, ni sebenarnya kalau ikutkan terlalu obvious saya kata fasa ni. Sebenarnya bila dia naik kita perlu dia tunggu dia turun dulu. Mana satu yang naik perlu naik dan juga ada kaki turun bawah, lepas tu dia naik balik. Itu baru kita kata mana dia ada high low, high low. Macam ni terlalu obvious lah. Maknanya saya terlalu pasal ni. Sebab apa? Bila saya tulis macam ni ada kemungkinan, ataupun kalau saya lah jadi orang lain, saya nampak saya naik, saya terus nak beli kat sini. Sedangkan dia, lepas ni dia jatuh ni. Dia naik dia jatuh. Sebab tu saya ada buat sedikit penerangan. Saya kata kat sini sudah mula keluar dan menjadi dari kawasan konsolidasi. Maksud kedua ni lah, area sini lah. So nampak yang merah ni adalah moving average 200 lah. Dan juga kita ada trend band cantik. Saya kata kat sini ada beberapa perkara yang kita kena menunggu kemunculan high low. Okey, betul. Melihat corak yang selalu muncul semasa fasa naik seperti kotak, flat panel, candlestick signal. Okey, breakout, harga tertinggi terbaru, garis trend. Okey, pullback atau retracement, gunakan indikator sebagai modal. Okey, ada 5 perkara yang saya kata kat sini, kesemuanya sudah keluar. Dan di mana kita mula nak membeli ke apa bergantung pada teknik yang kita mahir lah. Okay, so kita kembali kepada masa lalu. Okay, waktu tu diberi kat sini. Ni yang saya kata tadi. Kadang bila ditulis obvious kan, dia nak naik kan. Wah, brother ni kata nak naik ni. Kat sini terus kita nak start beli area sini. Sedangkan dia sebenarnya dia tak naik lepas tu. Dia jatuh. Okay, dia jatuh. Kita tengok dia jatuh. Wah, kejam jatuh dia. Bukan setakat jatuh begitu kejam, jatuh sampai bawah daripada purple line lagi. Tapi kena ingat, saya dah kata banyak kali, purple line ni adalah direction. Kalau direction dia selagi purple line tak down ke bawah, maknanya untuk short term dia masih lagi okey, cuma dia mendatar dan juga dia masih lagi di atas 200. Okay, ni kita cuma recap balik apa saja yang sedang saya update sikit-sikit dalam tu, dan saya tak bagi penerangan yang lebih macam berapa jelas kan. Benda free bang. Buat apa nak jelas-jelas. Bukanlah saya tak nak bagi jelas. Awak anggap bila saya berkongsi tu umpama macam siapa guna software. Saya ni peminat open source software lah. Zaman-zaman Red Hat, Ubuntu, Mandrake. Kalau siapa tahulah, saya peminat open source waktu ketika. Memang gila lah. Memang against Windows lah. Against Windows. So, jadi bila kita open source ni, kita maknanya kena berdikari sendiri. Orang dah buat, jadi kita guna. Pandai-pandai lah kita nak guna macam mana. Dan support tu kadang susah nak dapat, berbanding kalau kita beli Windows ke, benda yang berbayar kan, Microsoft Office ke. Dulu kita pakai Open Office lah. Sekarang dah tak ada nama Open Office. Kena buat sendiri. So bila buat sendiri tu, kemungkinan kita tak akan dapat support lah macam mana kalau kita bayar. Jadi sebab tu kalau kita belajar dengan orang, dengan sipu-sipu yang berbayar, yang paling penting kita nak adalah support dia, support after sales. Okay, pada ketika ini saya ada update dan saya nampak pada ketika itu nampak seakan-akan saya tak boleh nak pindahkan tab ni, jadi saya ambil screenshot je lah. Okay, tak apa, jangan risau. Ni video hari ni memang panjang. Kau ambil masa lah. Kita ada cuti kan, so banyak cuti ni, layan je lah. Okay, kejap. Pada ketika ini saya kata kembali ni menunggu kepastian arah sokongan high low itu pun kalau ada. Okay, nampak kenapa saya lukis macam ni? Okay, bila kita melukis, tapi tak boleh lah main suka-suka lukis. Adalah sebab-sebabnya kenapa kita kena lukis. Saya waktu ketika tu saya lukis, saya beranggapan kemungkinan ini adalah high low pertama. Sebab dia tadi dia dah break, naik dia bukan sebab dia suka-suka kita pilih dia, sebab dia punya naik tadi selain ada moving average ni dah cantik ya,
200 kat bawah. Cantik. Dan juga dia dah break beberapa high, terutama sekali high yang ni. Dulu high ni di bawah 200 dan juga dia break. So semua keseluruhan harga ni sudah di atas 200. Kalau kita buka awan pun kan, awan nano pun kita tahu yang benda ni ni apa saya jarang pakai ni, tapi nanti saya cerita pasal GAMMA ni. Mungkin ambil masa sikit lah, last nanti. Ini siapa ni? GAMMA ni Gapi Daryl Gapi. Okay, mengganggu betul lah benda ni. Okay, kalau kita buka awan nano pun sebenarnya harga pun sudah di atas awan nano. Awan nano kalau orang tak tahu, Ichimoku lah. Ichimoku Cloud. Ini harga sudah ada di atas awan. Okay, dan pada ni kita perhatikan yang saya jangkakan kemungkinan, kita tak tahu yang dia nak naik lagi, tapi semua kita just lukis je. Bila kita melukis tu, tak kisahlah apa saja yang kita nak lukis, sebenarnya kita kena ada satu pemahaman lah kenapa kita lukis ni. Dan saya lukis ni kemungkinan saya rasa mungkin dia nak break atas kot. Sebab saya dah nampak ada doji kat sini. Ni doji panjang tapi doji lah. Kemudian dia break sikit, lepas tu sikit, so naik. So senang cerita, bila pullback kita tahulah kat mana. Kadang kat sini tak jadi kan. Bila turun tak ada pun candle yang buat new high. Sini yang buat new high. High maksudnya start daripada sini ya. Mana ada buat new high? Ada buat new high? Tak ada. Tapi sampai kat sini sajalah tanda kan, kebetulan dia buat new high. Ambil kau new high. Okay. Kalau rajin nanti boleh tengok balik lah Rand Hill punya cadangan. Tapi agak malang kenapa saya tak update kemudian ni. Biasalah, jangan tanyalah kenapa saya tak update selepas tu. Saya dah kata banyak kali, kalau saya pull back, ada chance kadang saya cuma target 20%. Jadi dia tak saya kurang update lah kan. Sebab saya target 20%. Tapi itulah, saya kena buang mentality 20% tu lah. Okay, now pada ketika tu dia turun balik, dia buat pattern sama ada you nak pull back balik. So nampak sini dia jatuh, mungkin ni Oktober, tragedi Oktober, dia masih lagi di atas aras yang dia pernah breakout, maintain. Kini lah saya kata, okay, bila kita swing ada bawah ni kan, kita tak tahu dia nak naik ke tak. Itu satu masalah dia. Tapi kalau kita ada asas penting, makna kita tahu support resistance, kita bermain dengan kebarangkalian. Kadang-kadang kita beli pun macam ni kan, ni signal untuk pembelian ni. Sama juga, okay, ni ada new high tapi tak ada follow through, dia buat balik kan. So ni ada new high, ni ada new high lagi, ni new high lagi. So ini saja dah menunjukkan yang kemungkinan ada sesuatu bakal terjadi. Memang bakal terjadi. So dia break lagi, lepas tu gerak. Okay, bila dia sampai dia melintang macam ni, okay, pada waktu ketika ni lah, waktu ni dia dah masuk kategori 6 sekawan. Okay, why? So 6 sekawan, bentuk dia seakan-akan macam triangle. Kan saya pernah kongsi banyak-banyak kan contoh chart macam mana kita nak cari carta-carta yang sesuai kita cari. Yang ni lepas tu dia melintang sebelum dia naik, ataupun macam ni melintang sebelum dia naik. Lepas tu ada yang macam ni, ni lepas tu dia naik. Jadi yang ni lebih kalau yang ni lebih pada kategori yang atas ni lah. Dia kategori ni. Masa ni dia jadi 6 sekawan. 6 sekawan. Sebab apa? Saya nampak seakan-akan pattern yang dia ada satu kaki ni atas, lepas tu dia turun sebelum dia breakout. Okay, cuma kalau kita belajar wave
kan, orang bila dia dah atas-atas ni kan, bila saya tengok orang semakin mengejar kan, seronok lah. Baru kita tahu yang bagaimana seorang yang beli awal melihat ketika sedang naik, dan orang ramai berebut-rebut beli. Ni masa ni beli rebut jatuh ni, semua nak nangis ni kan, nak nangis. Tapi tengoklah sekurang-kurangnya dia patah balik, walaupun dia ada rejection sikit kat sini kan, kemudian dia boleh jatuh lagi. Tak ada hal, cerita-ceritanya waktu ketika kita di area bawah ni lah, semasa di bawah sepanjang dia tak ada follow through ke bawah. Lain kali kalau tengok panjang-panjang, dia tengok mana-mana chat lah, dia ada jatuh. Dia tak senang cerita ni muncung dia. Nah, saya terbalikkan lah, kalau tak nampak susah nak nampak ni. Ini muncung dia nak naik ni, contoh dia nak naik ni, okey, naik jatuh balik ke sini, tak pernah tutup lagi di bawah, di atas ni. Confuse pula orang. Tak ada pun dia tutup. Maknanya dia masih kuat pada ketika dia sedang, walaupun panjang jatuh ni. Itu tanda itu tanda kita nak berani dengan tak berani je. So sebab dia masih di bawah, jadi dia masih dalam dindong-dindong ni. Dia boleh dindong lama-lama ni. Kalau nak dia buat trend baru, kita tunggu di atas, dia tembus atas, boleh jadi dia buat trend baru. Kemungkinan lah. Okay. Cuma saya nak cerita, untuk yang ni permulaan cerita je. Saya tak ada buat idea kat dalam ni, sebab saya buat lebih kepada dalamnya lah, dalam Facebook lah. Saya cari sekejap. Okay, next screen. Kalau next screen, siapa tak tahu tu, next screen tu NGGB lah. Dalam TeleView, kalau type NGGB memang takkan jumpa. Okay, saya selepas saya bukan tak update next screen ni, tapi adalah update, cuma saya tak adalah bagi details kan. Saya tak bagi detail. Tapi kalau counter tu selalu saya sebut tu mana saya trade dia lah. Faham dah lah kan. Apa yang saya nak beritahu lah, apa yang saya tunjuk semua ni adalah pembelajaran saja, untuk berkongsi ya. Bukan cadangan beli jual lah. Nanti tak pasal-pasal saya pula kena cekup menyebabkan kerugian. Dia biasanya kalau apa saja kita kongsi orang tu untung, dia senyap je, dia tak bising. Bila kita kongsi orang tu rugi, dia mulalah cek pasalan, itulah inilah, tak betul lah, tak ada lesen apa, semualah kena lah. Kena. Selagi kita berkongsi orang tu untung dia okey. Senyap. Start rugi, habis. Semua orang kena. Taklah, main-main je. Okay, 6 Oktober saya kata nama Racu Sungai Hijau selalu. The next screen kena tunggu dia nak buat apa minggu depan. Okay, waktu ketika dia sedang naik ni, tadi saya macam dalam ni saya kata apa, gunakan indikator, gunakan ni, gunakan. So yang ini saya gunakan trend line. Sama saya cerita kat Dan Hill sama juga untuk next screen saya gunakan trend line pada waktu ketika itu. Saya cuma lukis saja. Okay, sama juga trend line ni, memang dia ada basic asas untuk lukis trend line, supaya kita bukan main conteng-conteng je. Tapi ketika saya melukis ini, saya sebenarnya saya tunggu dekat, saya masih menunggu dekat ni, saya tunggu dia something keluar dekat sini. Jadi dekat sini bila dia dah sampai, okay, tak ada buat new high, tak ada new high, tiba-tiba dia buat satu new high. Okay, dan dia juga masuk dalam trend band. Dia sebenarnya trend band ke apa ke kalau kata dia sama kalau kata apa teknik pun. Sebab tu dia ada panggil confluence, bahasa Inggeris confluence. So kalau kata kita guna FIBO, kita kata okay, potensi untuk pullback dia ketika harga lebih kurang 50 ataupun 61. Pada ketika ini kita akan tengok apa reaksi market. So maknanya kalau saya tadi saya tak guna. Okay, ini confluence maksudnya FIBO kata 50, okay, standby, ada demand, dan kemudian masih kekal. Ni nampak kaki sama, sampai ni nampak apa ni, spinning top. Ini pun spinning top tapi hitam. Ni spinning top putih mana dia bullish lah, dia close lebih tinggi dari open, dan dia break. Bukan setakat dia break trend line, dia break
spinning top, dan juga keluar bullish punya candle bapak besar, ada pick up harga, volume ada pick up. So kita ada trendline break, dan juga Fibo kata antara 50 dengan 61. Ini namanya confluence. Confluence maknanya semua signal memberi benda yang sama. Sebab tu saya kata tadi video ni kot, awal video tadi, kalau semua ilmu yang kita belajar, wave ke Fibo ke apa saja pun, akan nampak kesan yang sama. Akan nampak signal yang sama muncul. Kalau kita belajar tu, kita tak dapat kesan yang benda ni, sesuatu yang salah pada apa yang kita belajar tu. Pasti ada satu benda yang kekurangan dia. Kalau kita MACD dia lambat sikit kot. MACD pun hampir. Ini MACD berapa setting ni? Saya tak ingat MACD setting berapa. Sekejap. Kalau kita pakai apa lagi ya? Stokastik. Slow stokastik. Stokastik, walaupun dia masih tak turun bawahan, tapi dia bersilang best of call lah. Sebenarnya indikator ni follow harga. Kalau harga, sebab dia kiraan dia berdasarkan harga, jadi selalu harga gerak dulu lah, indikator akan follow kemudian. Lagi apa, kalau biasanya RSI laju sikit. RSI kata RSI dia apa, positif lah senang cerita pada waktu ketika ini. Tapi so kita dah nampak harga, so dia naik sangkut, jatuh balik. Ini ada cerita kot. Sebenarnya berapa? Tragedi Oktober, 11 Oktober sama tadi. Hampir waktu ni semua kena tragedi Oktober. Saya tutup lah, benci betul mata ni pandang. Ni lagi best, sampai 61 ada galak kaki kutip. Ini pun signal juga. Okay, bila saya kata, sebenarnya bila kita dengar signal, orang kata signal, confirmation dia bukan pada signal tu, confirmation dia next day. So bila kita jumpa, ini adalah signal next day. Dia nak beli kalau kata harga naik ke atas. Kalau sama juga kalau kita jumpa signal ni macam ni kan, signal untuk jual kan. So bila kita nak jual, next day bila harga close di bawah, close, ingat close. Sebab tu kita macam ni kan, petang-petang ni macam ni lah, kata kita beli kat sini, stop loss bawah ni, ini dia turun ni, sampai petang dia turun, tapi tak close lagi, petang dia naik balik. Sebab tu kita kata tunggu close. Apa saja kita nak buat, tunggu closing price. Kalau petang-petang sampai pukul 4.30, 4.45 kita nampak dia memang macam nak close kat bawah tu, okey lah, boleh lah kita ambil tindakan nak jual pada hari yang sama. Tapi kalau macam ni, belum lagi dia naik balik. 11 Oktober ni memang tragedi Oktober. Saya rasa nanti 66 cat ni pun akan tunjuk yang 11 Oktober ni memang nampak jatuh. Kemudian gitulah, dia masih kekal naik. Bermula daripada kita melihat pada ketika ini. Dan kenapa saya pilih dia sedangkan hijau? Okey, hijau ni sebenarnya okey. Kenapa next ni tak ada hijau? Sebab apa? Volume dia agak tidak memenuhi cita rasa. Tapi waktu dia tengah naik ni, macam saya cerita yang video pendek tadi kerana saya tak ambil bila dia tengah naik, saya cuma simpan saja. So bila dalam keadaan naik, bila nampak reversal, kita kena gembira sebab apa, dia akan turun. Tapi kalau kata chart tu sedang trending down, sini dia tengah down, bila nampak reversal kat sini, jangan tunggu lama-lama, out. Tolong out, tolong out, itu tanda. Tapi kalau dia sedang naik, ada reversal, dan kita tunggu. Kenapa pemilihan dia buat, sebab apa? Sebab inilah, sebab inilah harga tertinggi. Ini harga tertinggi lama dia untuk tempoh sepanjang tahun ni. Tak nak ambil sini, ambil sini lah, tak apa. Senang cerita, dia tembus dan close di atas, kemudian dia turun balik. Kita nak yang macam tu lah. Dia ada tembus high lama. Sebenarnya high tak payah tengok lama-lama pun, tengok sini pun boleh, tapi lama ni untuk menambah kesedapan lah. Kalau tak nak tengok harga ni pun, tengoklah 200 ni saya banyak kali ulang. So bila dia naik, trend band ni dah, kedudukan dia cantik. Trend band purple line dengan MA 200 merah, dah cantik. Dan kita cuma tunggu peluang saja. So peluang terhidang daripada simple trend line tadi, tunggu dia break dan seterusnya.
Okay. Dan dia pun jadi geng, lepas tu ni dia jadi geng ni lah, geng apa? Kita panggil geng 6 sekawan. 6 sekawan. So ini seronok ni, kadang-kadang kalau kita dapat sesuatu yang breakout dan dia ada follow through ke atas, itu memang best. Tak kisahlah ada tanduk ke apa macam ni kan. Oh takut. So bila dia tengah naik-naik ni, paling tidak pun jagalah dia punya. Okay, saya nak buat video lain pasal signal tram band ni saja. Sebab apa ya? Ini saya tak update lagi, tapi saya buat. Saya rasa yang tram band yang ada tu tak ada, ni yang saya punya saja. Saya ada satu panggil trigger high. So okay. Jaga je lah low candle ni. So bila low dia masih lagi naik, jaga je lah. Sekejap, hidupkan satu lagi lah. Trigger low dia. Bila dia bocor keluar lah. Itu dia cerita dia.